beli apa tu, gunting untuk gunting rumput dekat Mr. DIY. RM10.50 je yang macam ni. Malas nak merangkul, tak larat sikit pinggang. Sakit tangan, semua sakit kan. Penat. So kita pakai gunting je lah. Tak salah tajam ke tak kan. Dia letak minyak untuk letak daripada karat. So nak try gunting. Rumput dah start panjang dah dekat belakang. Saya nak potong yang dekat depan dulu sebab dah ada naik dah sikit. Nanti kita sambung potong kat belakang. Sementara tengah redup ni. Sebelum ni saya selalu guna cangkul je. Tapi bila menyangkul ni, satu dia lambat. Kedua, lepas menyangkul badan saya mesti akan sakit. Sebab dia belikat saya sakit. Lepas tu dia akan efek sampai ke pinggang-pinggang pun sakit. Ini saya guna gunting ni. Ni video ni saya rekod kira 2 hari dah lepas baru saya edit ni. Pinggang saya tak rasa sakit, badan saya pun tak rasa sakit. So lagi okey lah guna trim jenis gunting macam ni kan. Dah siap dah, cepat gila. Untuk trim rumput sikit-sikit tu memang cepat lah. Sambil tunggu daging ni empuk, kita potong rumput dulu. Bahagian belakang lagi teruk orang, lagi panjang. Oh yang ni penat sikit kena buat part by part, tak boleh nak settle ke habis. Masa gunting kat belakang ni saya tak rekod sebab saya dah londeh, dah tudung, panas korang. So tak ada siapa kan pagi-pagi dekat belakang ni. Boleh lah. Okay, dah settle dah, potong habis. Ingatkan penat kan, tapi tak rasa penat pun. Korang gunting dia macam cepat. Nak bandingkan masa dengan cangkul hari tu rasa nak habiskan satu ruang ni pun punya seksa. Okay, ni okey lah, approve. Bawang dah siap dah, kupas habis top. So kita top up. Tengok lain ada lagi. Kita top up bawang je lah. Hari ni masak daging. Daging kita rebus tadi dah siap. Dia dah lembut dah. Ini daging yang dalam pack tu, daging sejuk beku tu kan. Yang dalam pack tu saya tak guna pressure pun, saya guna periuk nasi. Macam korang selalu tahu kan, memang saya selalu guna periuk nasi je untuk rebus daging. Efek dia tu sama macam kita guna pressure cooker. Dia punya lembut daging tu tak lihat langsung. Nampak tu, dia pecah macam tu kan. Tu kira dia dah empuk gila dah, tak lihat langsung pun. Bukan kata bahagian isi je, lemak-lemak dia ni kan. Macam ni sama je. Tengok. Tak lihat langsung. 1.5 jam untuk dapatkan lembut macam ni. So saya nak buat masak lemak cili api. Suami saya nak masak lemak cili api daging salai. So kita nak salai pakai apa kan? Kita pakai air fryer je lah. Sejarang salai menyalai ni, selalunya kalau apa dah rebus tu masak je, jarang nak salai ni. Okay, kita buat 10 minit. Okay, sementara tu nak buat dia punya paste lah kan. Ni saya guna 12 cili pari. Cuba bawang putih sikit. Ada orang tak letak bawang pun dalam ni kan, tapi ni kita letak bawang. Ni bawang merah dengan bawang putih. Putih bol dalam. Kalau yang saya besar pun 2 cukup lah. Ni sebab ada yang kecil kan, kita 4. Bawang kecil lah, bawa 2 je sebab saya dia macam besar.
air sikit. Lepas tu blender. Selalu saya letak kunyit hidup, tapi sebab kunyit hidup dah habis, kita pakai kunyit serbuk je lah. So kita tuang masuk. Bau cili tak kira lah cili kering ke cili padi ke, memang mengganggu hidung. Tu harus tu. Titik, orang panggil apa, titik kan, masukkan dalam. Cili tu dah masak dah. Kita makan cili mentah-mentah tak apa kan, so tak payah kisah lah. Masuk je lah air. Masak lemak ni kalau kuah dia pekat sikit tu, lagi padu lah kan. So kita akan guna yang 200 ml punya tu. Okay, bila dah buat masak lemak ni, benda penting bila kau dah letak santan, tak boleh nak berlari mana, kena tunggu je dia. Okay, taklah macam pekat sangat santan. Dia hak yang 3 segi tu kadang macam pekat sangat, tapi tak pekat. Api dia kuat sangat lagi dia. Kita buat manja je. Lepas tu ni sebut kunyit lah. Tak ada kunyit hidup. Akan letak sebut kunyit aja leh. Kita lah nak taruh mana. Siap dah. Boleh lah masuk daging. Masuk. Senang kan benda ni. Tak kotor ya kali. Kalau tidak jadi belum macam berlemak-lemak dekat air fryer tu kan. Okay, dia nampak pekat juga. Okay, so boleh dah tambah sikit. Tambah air sikit. Bagi dia manis-manis kan. Kita dah salai daging tu. Daging tu memang dah masak kan. So dah masuk dalam ni, nak bagi dia lembut sikit je. Lepas tu kuah dia dah masak, mendidih. Siap lah. Senang je. Sekejap aja dah siap. Ni daun kunyit. Boleh juga bagi penyeri dia. Ni nak masukkan daun kunyit ni, basuh, buang tulang dia ni kan. Lepas tu kita nak simpul ke nak goreng ke apa ikut suka lah. Macam ni tak apa, korek je kan. Basuh gitu. Lawa sikit apa penting. Buang tulang. Tak simple ke apa kan, lah kan. Lagi senang pecah-pecah kali macam ni je. Gitu. Cepat nak dekat pukul 1 dah. Nak bagi dia yellow lagi kan. Itu lah, kadang-kadang bila dia terang sangat, dia punya rasa pedas tu lain macam. Tambah sikit lah. Bagi dia kuning tu sikit. Saya lagi suka dia tak terlalu terang kan. Macam kita guna kunyit hidup biasa tu, dia tak macam kuat sangat warna dia tu. Tak ada rasa pedas-pedas dia tu kan. Okay, lepas tu bolehlah masuk perasa. Tak garam perasa. Lepas tu stun. Biar dia meleguk sikit. Lepas tu dia boleh angkat. So begitulah rupa dia. Peluk-peluk tu sekejap lagi dia boleh tutup api dia. Boleh tutup.
Siap dah. Dah 12.45 dah, nak pergi ambil anak dulu lah. Si adik di balik pukul 1 hari ni, so pergi ambil dia dulu. Kakak dia pukul 2 baru balik kan. Pergi ambil dengan motor je lah. Pukul 2 tadi ada orang datang hantar TV. Kita upgrade TV daripada TV biasa ke Google TV. So ni saya ambil yang 55 inci punya. Kita ambil wang yang atas kedai je. Tak ada order-order online. Sebab saya benda-benda macam ni saya tak berani order online. So kalau pakai yang Google TV ni, kita dah tak payah pakai box apa semua dah kan. Sebab dia semua dah dalam tu dah. Netflix, YouTube semua kat dalam tu dah. So macam ni kejadian dia. Memang nampak tinggi sikit je. Sebab ini untuk sementara je kita letak kat sini. Sebab nanti kalau dekor nanti nak buat macam lain. So untuk sementara dia sangkut dekat tempat TV yang lama je. Dia dry sikit lah kan. Sebab dia punya lubang untuk tu dia ke tengah. Jadi dia dry sikit lah. So berabuk sikit lah kat atas ni. Saya dah sapu dah kat sini. Ingat tak berabuk kat atas tu. Berabuk juga kena lap. Okay, dan tempat ni kita alih letak sini masa dia nak dry kat situ kan. Tapi memandangkan dia dah tak ada box-box apa. Cuma situ kita letak wifi je. So rasanya macam nak biar kosong je lah kot dekat sini. Tak ada letak apa lah. Macam lapang pula rasa. Kat sini kan macam lapang. So yang tu memang stay kat situ je lah. Okay, so macam ni lah TV dia. Google TV kan. So dia dah semua dalam tu. Kita tak payah pakai Android dah. Jadi tak ada Android apa. Dia semata-mata TV je kat situ kan. So tak payah nak letak rak-rak apa-apa kat situ kan. Gitulah. Plannya saya nak dekor dekat bahagian sini nanti. Kita akan letak TV kat sini. Jadi bila kita duduk dekat sofa ni, kita boleh straight je lah tengok TV kat sini kan. Macam tu lah. Dah idea tu dah datang. Cuma bila masa nak buat tu pun tak tahu lagi. Okay lah, so sekarang ni saya nak bersihkan ni. Ni dah mop dah hari tu. Tapi dia macam biasalah debu drill kan. Debu drill ni debu simen. So dia memang walau kita mop pun bila dia dah kering dia ada balik. Okay, so kita nak bersihkan kat sini. Mungkin sebab masih ada debu-debu dekat atas ni kan, rak ni, rak TV ni. So kena lap dululah kat atas ni baru dia tak terbang melayang jatuh ke lantai balik kan. Sebab itu kita mop dah, tapi kesan dia tu masih ada. Kita kena bilas sekali lagi lah. So sebelum tu lap dulu dekat atas ni. Sebab memang atas wifi ni, atas extension tu semuanya berabuk. So kena lap dululah. Habuk simen kan, dia macam debu simen. So memang leceh sikit nak lap dia tu sampai dia betul-betul hilang kesan dia. Banyak kali lah kena lap. So barulah bila sentuh tu dia rasa licin macam biasa balik. Dekat atas sofa ni pun ada jugalah debu-debu melayang tu. Kena sapu-sapu jugalah. Sapu macam tu je lah. Okay korang, sampai sini je video kita hari ni. See you next video. Bye bye.